الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم وبعث النبيين مبشرين ومنذرين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فإن الله مع المتقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita bersama-sama mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati di dunia dan dirahmati di akhirat. Tajuk khutbah Jumaat pada kali ini ialah hentikan tabiat mengumpat. Saya ingin mengingatkan para jemaah agar memberikan tumpuan seketika kepada khutbah yang disampaikan dan tidak melakukan perkara yang sia-sia. Alangkah ruginya sekarang sekiranya kita berada di rumah Allah untuk menunaikan ibadah dan mendengar peringatan agama, namun hati serta fikiran masih lalai dan dipenuhi urusan dunia. Justru marilah kita memanfaatkan kesempatan ini dengan menghayati setiap nasihat yang disampaikan agar menjadi pedoman dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan dan amal soleh. Sidang jemaah Jumaat sekalian, sebahagian daripada kita menggelarnya dengan perkataan menggelimut, mongolimut, mogohimut, mampaluta atau mattoge. Ada pula yang menggelarnya dengan terma bahasa yang lebih moden, seperti bergosip dan membawang. Kesemua yang disebutkan tadi merujuk kepada aktiviti mengumpat. Maksud perbuatan mengumpat adalah sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Qalu, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Qal, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Maksudnya, adakah kamu tahu apakah itu mengumpat? Para sahabat berkata, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Nabi SAW bersabda, kamu menyebut perihal saudaramu dengan perkara yang tidak disukainya. Mengumpat bukan sekadar bicara yang terlepas di hujung lidah, tetapi luka yang diukir pada maruah saudara tanpa pengetahuannya. Menyebut kekurangannya di belakangnya walaupun benar, itulah yang dinamakan mengumpat. Namun apabila yang dituturkan itu tidak benar, maka lidah itu bukan lagi sekadar melukakan, bahkan telah menabur fitnah, dosa yang lebih berat dan boleh mengundang kemurkaan Allah. Dalam hadis yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kana fihi ma taqul faqad ightabtah wa in lam yakun fihi faqad bahattah." Maksudnya, jika apa yang kamu katakan itu benar padanya, maka kamu telah mengumpatnya, dan jika tidak benar, maka kamu telah memfitnahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang Jumaat sekalian, Allah telah menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Hal ini menjadi satu fakta dan lumrah kehidupan yang tidak dapat dinafikan bahawa setiap daripada kita saling memerlukan antara satu sama lain. Cara untuk kita menterjemahkan keperluan sosial ini adalah melalui komunikasi dan interaksi harian, melalui lisan yang berbicara atau melalui pesanan yang dihantar. Kita membina jambatan silaturahim, bertukar idea, menyelesaikan urusan muamalah dan menyatakan kasih sayang sesama insan. Islam tidak pernah melarang kita bersosial, malah menggalakkan hubungan yang harmoni dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah melalui surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Maksudnya, wahai umat manusia,
Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Namun, lihatlah realiti semasa yang berlaku di sekeliling kita hari ini. Jambatan komunikasi yang sepatutnya menjadi penyambung rahmat, kini kerap kali bertukar menjadi lubang dosa yang membinasakan. Tabiat mengumpat kini seolah-olah telah dinormalisasikan dalam interaksi harian masyarakat. Sedar atau tidak, mengumpat telah dijadikan sebagai bahan pemanis kata atau mukaddimah wajib dalam setiap pertemuan. Sama ada ketika duduk santai di kedai kopi, dalam perjumpaan majlis tertentu, di kaunter pejabat semasa waktu rehat, maupun di perkarangan masjid sebelum azan berkumandang. Malah apa yang lebih parah, pada era digital dan teknologi ini, mengumpat tidak lagi terhad melalui lisan secara fizikal. Perbuatan ini telah berevolusi ke alam maya. Lihat sahaja dalam kumpulan WhatsApp, ruangan komen aplikasi TikTok, Facebook dan X, dulunya dikenali sebagai Twitter masing-masing. Sesi membedah aib orang, menyebarkan cerita dalam kain dan menghukum pribadi individu tertentu dilakukan secara terbuka tanpa sempadan. Ayat penafian seperti bukan mahu mengumpat bah, tapi ... atau kamu tahu cerita syok ... seringkali menjadi lesen mudah untuk kita terus menghiris maruah saudara kita sendiri. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah, ketahuilah kita, jika tabiat buruk ini terus dibiarkan tanpa sebarang usaha untuk membendungnya, perkara ini bukan lagi sekadar menjadi dosa pribadi, bahkan tabiat ini akan meresap masuk menjadi budaya yang merosakkan seluruh tiang masyarakat. Apabila mengumpat sudah dianggap sebagai budaya yang lumrah, maka runtuhlah nilai kepercayaan sesama komuniti. Suasana harmoni akan bertukar menjadi penuh syak wasangka, dendam dan benci membenci. Ingatlah amaran Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Hujurat ayat 12, seperti yang dibacakan pada awal khutbah sebentar tadi, yang bermaksud, wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan. Sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mengumpat sebahagian yang lain. Adakah seseorang daripada kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka tentulah jijik kepadanya. Maka tentulah kamu jijik kepadanya dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Menceritakan keburukan orang lain disamakan dengan memakan daging saudara sendiri yang sudah menjadi mayat. Betapa jijiknya perbuatan ini di sisi syarak. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memberi amaran tentang golongan muflis di akhirat, iaitu mereka yang datang pada hari kiamat dengan pahala dosa, pahala solat, puasa dan zakat yang menggunung, namun akhirnya muflis kerana pahala tersebut terpaksa diserahkan kepada orang lain akibat lisan yang suka mencaci, memfitnah dan mengumpat sewaktu di dunia. Sidang Jumaat yang diridai Allah, oleh itu bagaimanakah kita selaku umat Islam dapat menghentikan tabiat mengumpat ini? Di sini Islam menawarkan 3 langkah konkret yang praktikal untuk kita amalkan bermula hari ini. Langkah pertama, tapis sebelum sebar, formula fikir sebelum bicara. Sebelum kita mula menceritakan perihal orang lain atau sebelum jari jemari menekan butang hantar dan kongsi di media sosial, tapis dahulu dengan 3 soalan kendiri. Pertama, adakah cerita ini benar? Kedua, adakah cerita ini perlu dan membawa manfaat untuk disebarkan? Ketiga, adakah cerita ini menjaga aib sesama Muslim? Sekiranya jawapannya tidak, maka pilihlah untuk diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Langkah kedua, suntik keberanian iman untuk menegur secara berhikmah. Tegurlah perbuatan mengumpat dengan baik, atau tukar topik perbualan kepada perkara yang lebih membina. Di alam cyber, lakukan pembersihan media sosial dengan tidak memberi tontonan, tanda suka atau komen pada kandungan yang berbau gosip dan fitnah. Keengganan kita untuk mendengar merupakan ubat
yang akan mematikan budaya mengumpat daripada terus dianggap normal. Firman Allah melalui surah Ali Imran ayat 10, maksudnya, kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Langkah ketiga, bersemuka dan tabayyun. Gantikan tabiat berbisik-bisik di belakang dengan budaya bersemuka secara matang dan bertabayyun, yakni selidik terlebih dahulu sekiranya berlaku sebarang salah faham. Pada masa yang sama, sekiranya hati kita mula dijentik rasa meluat atau benci terhadap kekurangan seseorang, nafikan hasutan syaitan itu dengan mendoakan kebaikan untuk orang tersebut secara diam-diam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, doa seorang muslim untuk saudaranya secara sembunyi tanpa pengetahuan saudaranya ialah doa yang mustajab, yakni makbul. Di sisi orang yang berdoa ini ada malaikat yang ditugaskan mengaminkan doanya. Riwayat Muslim. Sidang Jumaat yang berbahagia, sebagai penutup khutbah pada hari ini, marilah kita merenung sejenak ke dalam lubuk sanubari kita sendiri sambil menyusun sepatah pesan puitis buat bekalan pulang ke rumah. Lidah itu laksana mata belati, sekali terhiris berdarahlah hati. Mengapa gembira membedah aib sesama sendiri, sedang pahala kian menipis saban hari. Rugilah berhimpun mencari pahala jika aib saudara menjadi celah. Amalan menggunung hanyut binasa, di padang mahsyar menanggung dosa. Janganlah leka, cerminlah diri. Mari segera memohon ampunan ilahi. Sediakan bekalan untuk akhirat nanti sebelum jasad menjadi bumi. Renungkanlah firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 133 yang bermaksud, dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على مالكنا كبواه دuli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung, wa ala fakhamatir ra'isil a'la, tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah, wa ja'alillahumma hadhil baldata wa sa'ira biladil muslimina aminatan mutma'innah innaka ra'ufur rahim. Allahumma dfa' 'anna al-balaa'a wal wabaa'a wal fahsyaa'a wal munkara wal mihana wal fitan ما ظهر منها وما بطن
من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah Palestin dan setiap tempat. Ya Allah, jadilah Engkau pelindung, penolong dan penyokong mereka. Ya Allah, timpakanlah kekuasaan-Mu ke atas orang-orang yang zalim dan goncangkanlah bumi di bawah kaki mereka. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Peliharalah institusi kekeluargaan kami agar dipenuhi dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadikanlah rumah tangga kami madrasah iman dan taqwa bagi anak-anak kami. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Lurus-lurus dan rapat yang sah. Silangkan saf-saf yang kosong dan berkah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها